Nabi Nuh alaihissalam hidup dua alam. Cerakinkan lagi, apakah maksudkan simetik? Simetik ini adalah takrifan yang diberikan oleh Schlosser. Schlosser pada tahun 1876, tidak silap saya, dia menamakan pembahagian itu Sam simetik, Ham hemetik, Yafit yafetik. Dah tahulah pembahagian besarnya bagaimana. Okey, sekarang ini kalau disebutkan kita orang Melayu itu adalah di bahagian sebelah sini. Macam mana boleh ada perkataan Melayu? Okey. Ini sesudah banjir besar. Kena ingat, Nabi Nuh alaihissalam hidup dua alam. Nah, umur Nabi Nuh 950 tahun. Banjir besar berlaku ketika umur baginda 600 tahun. Maksudnya, sebelum banjir besar, dia sudah berumur 600 tahun. Bakinya ada 450 tahun. Dia hidup sesudah banjir besar 450 tahun. Siapa tak percaya, tak ada masalah. Maksudnya di sini, dialah merupakan pembawa maklumat sebelum banjir besar. Transferring knowledge tu, knowledge transferring tu, telah wujud semasa zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh lah orangnya. Maknanya dia tahu bahasa apa yang dituturkan oleh Nabi Idris AS. Bermaksud, 300 tahun yang disebut sebelum ni kata antara jarak Nabi Idris Nabi Nuh 300 tahun. Bagi saya pendapat yang lebih tepat, 300 tahun itu sebelum lahirnya Nabi Nuh. Bukannya sebelum banjir besar. Nampak tak? Maksudnya, Nabi Nuh kan 950. Jadi 300 tahun sebelum 950. Maknanya lebih kurang 1000 lebih lah jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Idris. 1000 lebih kurang 1300 lah lebih kurang. Itu antara jarak Nabi Nuh dengan Nabi Idris. Kalau kita ikut daripada kiraan itu. Jadi back kepada nak jawab Melayu ni, saya kena pergi panjang lagi supaya sampai ke satu noktah. Ya. Jadi berkenaan dengan Nabi Idris tadi, maklumat yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam adalah maklumat alam sebelum banjir besar. Dialah orang yang hidup dua alam. Jadi bagaimanakah bahasa? Dia tahu apa bahasa yang dituturkan Nabi Idris. Dia tahu bahasa yang dituturkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Okey, back kepada sesudah banjir besar. Tadi sebelum banjir besar kita tahu sudah ada pergerakan. Sebab tu kita wujud Austronesia, kita wujud Austroasiatik dan sebagainya. Bermaksud di alam Melayu ni, di tempat kita ni, di kawasan warna merah ni, sudah ada orang. Qaturah itu hanyalah satu case study saja. Untuk supaya kita mengenali siapa diri kita. Ya. Jadi back kepada alam Melayu itu, maka Qaturah ini, saya ada dengar ada kata Ibrahim AS 3,500. Kita tidak ada masalah dari sudut timeline dan masing-masing percaya pada teori masing-masing lah. Tetapi saya mengkaji ini, saya ada dua hujah. Kenapa saya meletakkan Ibrahim AS sekitar 2000 atau 2500, 1950. Bila sebut sirka ni, Yana, saya sudah bincang dengan Prof. Kopaski, dia boleh pergi jauh tau. Sirka ni kalau dia bukannya the dot tu mesti tepat 100%. Dia tarik antara 500, 900, 700 tu still lagi acceptable. Jadi kesimpulan yang dibuat ahli-ahli sejarah yang kita baca ni meletakkan 2000 BC itu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun ada pertikaian, tak apalah, itu hak masing-masing. Even tak ada siapa pun duduk dekat zaman tu pada waktu itu, ya. Jadi masing-masing membuat spekulasi berdasarkan pahaman pembacaan masing-masing. Sebab tu kajian mesti mendalam dan menyeluruh. Kalau kita nak react kepada poin-poin orang lain, video-video orang lain, kita tu sendiri kena equip the knowledge first. Lepas tu, jadi 2000 tadi, ada yang mengatakan 3,500. Bila dia sebut 3,500, dia jadi hilang punca. Kemana pula campak ni? Campak ni tak ada. Sebab tu kita kena letak 2000. Bila kita letak 2000 ataupun 2500, dia masuk akal terhadap kita punya kajian. Okey, macam mana dia masuk akal? Saya ada dua hujah. Hujah yang pertama, Ibnu Katsir. Apabila dalam tafsir Ibnu Katsir ada beberapa tafsir yang lain, apabila menceritakan tentang Zulkarnain. Zulkarnain dalam Al-Quran.
Jadi sekarang ni saya dah masa dekat akar tu kita dah beritahu pasal apa Zulkarnain ni sebenarnya. Zulkarnain yang disebut oleh ahli-ahli tafsir itu bukanlah Alexander the Great dari putera Philip daripada Macedonia dan bukanlah Cyrus the Great. Saya terpaksa sebut di sini ya. Kenapa bukan Alexander the Great? Kerana Alexander the Great itu tidak pernah sampai ke alam Melayu. Kita ada peta di sini. Nanti pihak Demi Melayu akan tunjuk dalam slide ya. Ya, slide ni semua dah ada kat sini. Tidak pernah sampai ke alam Melayu. Even dia sampai ke India pun, sikit je bahagian India. Ia adalah 300 Alexander the Great, tak silap saya 325. Dia tak pernah sampai. Dia sampai sikit ke India dan tentera dia marah. Mereka sudah terlalu letih. Dan mereka kehilangan banyak tenaga dan keuangan. Jadi mereka, tentera kata kena balik semula. Jadi mereka tak sempat masuk dalam lagi ke India. Kita ada peta itu. Kemudian dan orang ini mengikut kata ahli tafsir hanyalah hidup 300 tahun sebelum zaman Nabi Isa AS. Betul lah, Nabi Isa 1 AD. Jadi Alexander the Great ini 325 AD. Okey. Jadi kata 300 tahun je jarak antara dia dengan Isa. Kenapa dia kenali sebagai Alexander? Nak cerita pasal tanah Melayu ni, kena cerita belaka ni. Kenapa dia kenali sebagai Alexander? Kerana dia adalah orang yang membuka Iskandar, bandar Iskandariah di Mesir. Dia tulis dalam kitab tafsir Bani al-Iskandari. Orang yang membina bandar Iskandariah. Sebab tu nama dia Alexander. Iskandar dalam bahasa orang putih, Alexander. Jadi, bukan orang ni yang datang ke tanah Melayu. Okey, kemudian pergi. Oh, mungkin Cyrus the Great. Cyrus the Great ini dalam 550 BC. Dia 200 tahun atau 300 tahun lebih awal daripada Alexander tadi. Baginda adalah Raja Parsi. Raja Parsi yang amat dipuja oleh orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi puja Cyrus the Great ini? Kerana baginda lah yang telah melepaskan orang Yahudi di Babylon yang ditawan oleh Nebuchadnezzar sekitar 800 hingga 700 BC itu, kemudian disambung oleh Nabonidus 700 hingga 600 BC itu, dan dibebaskan oleh Cyrus the Great ini yang disebut dalam batu-batu bersurat Persia ada Zardashti. Baginda bukannya beragama tauhid. Bukan beragama tauhid.